Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Pada hari ini 13 Rajab 1443, 15 hari bulan 2 2022, hikayat kita yang ke-121. 121 kisah Sayyidina Umar menegur seorang sahabat, Talhah bin Ubaidillah, pakai baju berwarna, pakai ihram berwarna. Dia maknanya kain ihram ni sepatutnya putih, tapi Talhah punya ada warna. Apa cerita dia? Kita tengok dalam kisah ini. Kisah ini diriwayat oleh Malik. Malik ni Imam Malik, Imam Dar Al-Hijrah. Daripada gurunya Nafi'. Nafi' dia mendengar daripada Aslam. Siapa dia? Annahu sami'a Aslam. Aslam ni Maula Umar bin Khattab. Maula ni hamba, orang yang dimerdekakan oleh Sayyidina Umar. Jadi Nafi' dengar daripada Aslam, yuhaddits an Abdullah bin Umar. Cerita ni dia hadis yang paling tinggi, paling pendek dia punya sanad dia. Malik an-Nafi' an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil silsilah sanad yang tinggi. 3 ya, Malik, Nafi', Ibnu Umar. Tapi sini panjang sikit. Malik an-Nafi', Nafi' daripada Aslam, Aslam daripada Abdullah bin Umar. Baik, nanti kita dengar cerita 3 orang ulama tadi. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ra'a ala Talhah bin Abdullah bin Ubaidillah, Talhah bin Ubaidillah, thawban masbughan wa huwa muhrim. Ibnu Umar cerita, ayah dia Sayyidina Umar tengok sahabat ni, sahabat besar ni, Talhah ni, dia pakai kain ihram masbugh. Masbugh ni ada warna. Katanya warna merah ni, warna tanah. Warna tanah, macam tanah kita merah di situ. Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Ma hadha thawbul masbugh ya Talhah?" Talhah, kain apa berwarna ni? Orang pakai ihram warna putih, awak di warna ni, kenapa? Umar tegur. Faqala Talhatu, "Ya Amiral Mu'minin, innama huwa madarun." Talhah kata, ini bukan za'faran, warna merah ni warna tanah. Al-madar bermakna at-tin. Tanah. Maknanya tanah dia ambil celup dengan tanah. Jadi tanah ni tidak berbau. Yang dilarang dalam ihram tu warna yang berbau. Tapi tidak eloklah sebab boleh menimbulkan masalah. Dia sepatutnya warna-warna, tak ada warna putih je. Ihram ni warna putih. Tengok. Mana jawapan balas daripada Talhah menyatakan bahawa kain ni tidak ada mahzur sebab dia bukan berbau. Bukan za'faran, tapi dia adalah warna mari daripada celup tanah. Mana tidak ada larangan dari sudut ihram. Fiqh Sayyidina Umar tengok pula dari sudut yang kedua. Ini penting ni, kita dalam hidup kita ni, kita kena banyak dimensi, banyak sudut.
untuk nak menutup pintu-pintu fitnah ataupun cakapan orang. Faqala Umar, innakum ayyuhar rahtu, kamu wahai jamaah, mana dalam bukan seorang dia lah, mana dia tu ada 2-3 orang lagi. Rahtu ni al jamaah min salasah, daripada 3 orang sampai ke 9 itu dia panggil rahtun. Jadi ada beberapa orang. Kamu ni ayyuhar rahtu a'immatun yaqtadin bikumun nas. A'immatun yaqtadi bikumun nas. Kamu ni semua imam-imam. Orang ramai akan ikut kamu. Bila kamu buat apa sebagai tuan guru, tuan syekh, pak kiai, pendakwah, pasti orang akan ikut. Orang akan tengok kita. Kita ustaz ni hati-hati. Orang akan, oh tu ustaz buat. Sudah. Falau anna rajulan jahilan ra'a hadzal thawb, kalau orang jahil yang tak tahu hakikat kain ini, laqal, dia akan bercakap, inna Talhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang besar ini, kana yalbasu siyabal musabbagah, dia pakai kain yang dicelup warna, fil ihram, dalam ihram. Boleh jadi ini sunnah, sebab Talhah ni bukannya orang kecil kan. Talhah ni orang yang besar, ahad al-mubasyirin, salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Talhah salah seorang sahabat yang dijamin syurga, pakai kain ihram berwarna. Macam mana kita tak nak pakai? Sudah, ini fitnah, dia panggil fitnah. Kata Umar, fala talbasu ayyuhar rahtu syai'an min hadhihi thiyabil musabbagah. Maka dengan ini aku beri arahan kepada kamu, hai para, kalau kita ingat, para pendakwah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian-pakaian yang ada warna jangan pakai adalah ihram. Asar ini rawahu Malikun fil Muwatta. Imam Malik meriwayat dengan Muwatta. Ibnul Munayyir kata sanad dia sahih. Tak sahih apa daripada Malik, daripada Ibnu Umar. Allahu akbar. Malik an-Nafi'. Kalau kita tuan-tuan pergi ke Madinah sekarang, pergi Madinah lah ni, kita masuk dalam perkuburan Baqi' itu, masuk, kita pergi ke kiri, kita akan jumpa kubur Imam Malik dengan guru dia sebelah, Nafi'. Sebelah dia tak jauh makam Sayyidina Ibrahim, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan yang dah pergi boleh ingat, yang belum sampai lagi, Allah marzuqna, ya Allah rezekikan kami dapat menziarahi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita boleh ziarah persekitarannya. Amin. Baiklah. Tamatlah teks ataupun nas kisah. Sekarang ni kita masuk kepada 10 bicara. Biasalah dalam tuan syekh kita ni, dia akan bawa kepada kita 10 bicara. Sebelum itu, dilalatul hadis ini kenapa Sayyidina Umar tegur Talhah? Yang pertamanya, larangan daripada pakaian ihram daripada kain yang dicelup warna dan berbau. Macam di za'faran, ada beberapa jenis-jenis warna tu, kalau kita celup dia tu dia bau, maka itu tidak dibenarkan. Termasuklah celup perfume wangian kita sekarang ni, tak boleh juga tu. Jangan ada jangan ada celupan warna dan bauan. Baik, kita pergi kepada 10 isu dalam kisah ini. Yang pertama, rawi yang pertama kisah, nama dia Malik bin Anas. Gelaran dia Abu Abdullah, Syekhul Islam, Hujjatul Ummah. Imam Malik ni terkenal dengan nama Imam Darul Hijrah. Setiap orang tu ada gelaran dia. Macam Abu Hanifah, Malik, Imam Darul Hijrah. Syafi'i, nama dia Nasirus Sunnah. Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah. Gelaran-gelaran. Kenapa Malik ni Imam Darul Hijrah? Sebab dia mengajar, dakwah dia, tapak majlis ilmu dia di Madinah. Dia ini dilahirkan pada tahun 93. Imam Malik dilahirkan pada tahun 93. Pada tahun
Anas khadam Nabi, Anas bin Malik khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia tukar dua tu. Anas bin Malik, yakni Malik bin Anas. Nasha'a fi saunin wa rafahiyatin wa tajammul. Oh, masya-Allah. Dia membesar dalam keadaan yang orang kata Imam Malik bukan orang miskin lah, orang mewah, senang, penampilan pun comel, tidak serebeh, tak seronyi kata orang Kelantan. Tak. Ini cerita ni saya tak tahu. Doktor boleh terima ke tidak? Wa qad hamalat bihi ummuhu 3 sinin. Dikatakan mak dia mengandung pada Malik 3 tahun. Ada kata 2 tahun. Walaupun kita sekarang ni 9 bulan lebih je, lebih sikit buka tingkap. Ya. Wallahu alam, saya kata wallahu alam. Dan dia telah mengerjakan haji pada di awalnya, dan dia bertemu dengan Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ni masyhurlah, dipanggil mufti Mekah. Menuntut ilmu, dia menuntut ilmu banyak. Umur dia belasan tahun, sudah mendapat tempat untuk berfatwa. Mana umur dia belasan tahun tu, guru-guru dia benarkan untuk dia berfatwa. Maknanya orang hebat lah. Wa jalasa lil ifadah, dan dia duduk di majlis ilmu dia tu untuk menyampaikan ilmu 21 tahun. Wa haddatsa anhu jamaah, berapa orang ulama-ulama besar meriwayatkan hadis daripada Malik, sedangkan dia syabun tariyun, seorang masih lagi muda. Ulama-ulama mari daripada dunia sampai ke Madinah meriwayat daripada Malik. Allahu akbar. Wa fi akhir daulati Abi Ja'far al-Mansur, kemudian mari pula khilafah Ar-Rasyid, sehinggalah dia mati. Imam Malik mati di Madinah tahun 179, umur dia 89 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Imam Malik kubur dia di Madinah. Nama dia Imam Darul Hijrah. Baik, guru dia siapa nama? Nafi'. Jarang orang kita nama Nafi'. Adakah? Nafi' ada? Tak ada tak? Nafi' jarang ada. Kita kalau ada anak-anak cucu ni, tulis nama Nafi'. Baguslah nama dia yang memberi manfaat. Nafi'. Nafi' Al-Imamul Mufti As-Sabt, itu gelaran yang diberilah. Biasa Zahabi macam ni. Seorang imam mau bertaraf mufti dan ingatan dia kuat. Alim Al-Madinah. Abu Abdullah Al-Qurashi, summa Al-Adawi Al-Umari, Maula Ibnu Umar. Dia semua tu maula belaka tu. Maula tu hamba Ibnu Umar, dan periwayat ilmu Ibnu Umar banyak diriwayat oleh Nafi'. Farisiyul asal. Dia ni orang Parsi. Asalnya orang Parsi. Kemudian dimerdeka oleh oleh Ibnu Umar. An Malikin, Malik kata apa? Kuntu ati Nafi'an. Aku selalu pergi ke rumah Nafi' wa ana ghulam haditsus sin. Sedang aku masih lagi budak, kanak-kanak masih muda. Fayanzil wa yuhadditsani. Nafi' turun daripada rumah dia, dia mengajak ilmu pada aku. Wa kana yajlis ba'da subhi fil masjid. Ada kalanya lepas lepas subuh dia duduk di masjid, tak ada pun orang datang belajar dengan dia. Imam Malik dia kena orang alim, orang lain tak pergi, dia pergi mengaji. Kita ni kadang-kadang tak suka macam tu. Kita suka guru saya ribu-ribu orang belajar. Tapi kita di ujung jauh tu. Tapi kalau orang tak ramai, kita boleh duduk sini, boleh tanya, boleh muzakarah, boleh istifsar. Seronok. Jadi dia duduk lepas subuh, tak ada orang datang. Apabila naik matahari, biasalah orang-orang soleh ni, dia duduk di subuh, lepas subuh dia duduk, dia berzikir. Kalau ada kuliah, dia kuliah kan. Sampai naik matahari, syuruk, melepasi waktu larangan, solat, kemudian dia keluar. Wa kana yalbasu kisah. Pakaian dia, jubah dia pun kain kasar, tidak kata kain halu-halu macam ahli-ahli koprak. Dah biasa ya. Wa rubbama wada'u ala famihi. Ada kala dia tak kain atas mulut dia. Tutup. La yukallim ahadan. Dia tak mau cakap dengan orang. Allahu akbar. Kalau orang zaman ni jaga mulut sampai begitu.
Lama kita ni enggak, kena pakai saltik lah dah. Pak tepek sini baru tak bercakap. Cakap dengan jari pula. Tak selesai masalah. Yang boleh mengawal kita bukan saltik, yang boleh mengawal kita hati yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya aku tengok lepas subuh, dia duduk selimut dengan kisap dia tu, dengan kain dia tu. Tak cakap, duduk zikir situ. Yuqalu kana fi Nafi' luknatun wa ujmah. Oleh kerana dia orang Parsi, bahasa dia ada kalanya tidak begitu fasih sebutan. Tidak pelik. Anda duk perhati hari ni, ramai tuan-tuan guru, tuan syekh, pakar dalam bidang hadis. Berjilid, berpuluh jilid kitab. Dia kumpul hadis, dia tahqiq. Tapi kalau dengar dia bercakap, bunyi selalu negeri asal dia, Hindi, orang India. Kita tahu. Tidak fasih. Jadi tidak pelik lah manakala, sebab Nafi' ni Farisi. Ada kalanya macam tu. Dan ada juga bahasa Arab dia fasih betul, ada. Macam kita jugalah ada, kita orang Malaysia ni. Tapi kalau orang Malaysia, rakyat Malaysia, kad pengenalan biru Malaysia, beranak di Malaysia, cakap lu gua tak pandai bahasa Malaysia, ini aib nama dia. Kan? Ini orang pelik. Lu gua apanya, saya awak. Baik, yang ketiga Aslam. Malik An-Nafi', maaf, sebelum lagi. Mata Nafi' sanata, Nafi' meninggal pada tahun 117. Awal gitu. Imam Malik mati tahun 179. Baik, kita pergi kepada yang ketiga Aslam. Al-Faqih Al-Imam Abu Zaid wa yuqalu Abu Khalid Al-Qurashi. Dia bukan Quraisy, Al-Adawi. Adawi itu keturunan Sayyidina Umar. Al-Umari nisbah pada Umar. Sebab apa? Sebab dia Maula Umar. Dia tu hamba yang dimerdeka oleh Sayyidina Umar. Dia panggil Maula. Wa huwa Habasyiyun Aswad. Rupa dia ni Habasyi, orang Ethiopia gelap. Ada juga pandang kata Arabi minal Asy'ariyin, daripada puak-puak Asy'ari, puak-puak Yaman. Wallahu alam. Qala ishtarani Umar. Aslam kata Umar beli aku pada tahun 12 Hijrah fi khilafati Abi Bakr as-Siddiq. Waktu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Umar beli dia. Qala lahu Abdullah bin Umar yawman. Satu hari Abdullah bin Umar mari duduk dekat dia. Ya Abu Khalid. Abdullah bin Umar nak tanya rahsia. Abu Khalid, inni ara amil minin layalzamuka luzuman. Aku peliklah tengok ayah aku, Umar, suka dengan awak ni. Dia mana dia pergi pun dalam musafir mesti Aslam ikut. Pergi mana pun ada ya awak ni. Ramai lagi hamba Sayyidina Umar, kenapa dia tak gila-gila? Tapi mu mendapat tempat di hati Umar. Apa yang kamu buat? Fa akhbirni anhu. Cerita kepada aku apa sebab? Ceritakan kepadaku apakah sebabnya? Qala lam yakun aulal qaumi zali. Dia kata, aku ni, kalau bahasa kita orang ringan tulang lah, gitulah lebih kurang. Jadi dia jaga kenderaan, dia jaga tempat. Mana orang yang cukup itqan dalam kerja buat dia. Manakala hayawan tu dia jaga, kenderaan dia jaga. Kayak mana orang yang tekun, mana Sayyidina Umar bagi bawa Aslam ni kira tak payah mikirlah. Kenderaan dia tak payah mikir tempat-tempat. Kawan ni tahu belaka. Kita pun kadang-kadang perlu macam ni. Perlu. Dia panggil perlu pembantu macam ni. Kita dia tahu. Ni tak tahan kita bawa pembantu, kita pula jadi pembantu. Saya ada kuliah subuh ni, kena bangun pukul 5. Dia pula tukar kejut kawan ni pula suruh bangun, suruh. Allah, kadang-kadang ustaz pendakwah ni pula, dia pula kerja, kena kerja. Bagai tu tak cukup. Orang ni tak tahu tinggal mana, tiar kamera duduk kat mana, macam-macam. Jadi Aslam ni rahimahullah, orang yang mutqin, maka itulah dia khadam yang disayangi oleh Umar. Mata Aslam sanata 80. Aslam meninggal pada tahun 80 fi khilafati Abdul Malik. Tamaklah kita rahimahullah. Adapun Abdullah bin Umar masyhur, sudah banyak kali kita dengar.
Kita dengar lagi kali ni. Biasanya Tuan Syekh ni dia akan ambil beberapa sudut yang berbeza lah. Mungkin untuk cerita kali ni bab lain pula. Jadi kita ada benda baru lah kita dengar je. Ada benda baru. Mungkin riwayat hidup orang ni panjang. Nah. Yang keempat, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Bukan Umar al-Khattab, Umar bin al-Khattab. Ada sebahagian kita ni, Umar al-Khattab. Bukan nama murakkab. Macam Abu Bakar As-Siddiq, betul? Umar al-Khattab tidak, Umar bin al-Khattab. Ini kena betul dia punya cara tulisan, cara maklumat kita biar jelas. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Qudwah, Syekhul Islam Abu Abdul Rahman Al-Qurashi, betul lah dia. Al-Adawi Al-Makki thumma Al-Madani. Bukan di Mekah kan dia. Aslama wa huwa saghir, dia masuk Islam waktu dia masih kecil. Hajara ma'a abihi wa lam yahtalim. Dia hijrah ke Madinah sama dengan ayah dia, belum balik lagi dia, kecil lagi. Ustusghir yaum Uhud. Pada hari Uhud dia tak boleh pergi perang sebab belum balik, kecil, balik. Orang dulu dia ada juga macam kita lah kan. Nak ambil tentera ke kena ada dia punya ukuran, ada umur berapa, ada dia punya saiz. Jadi Umar ni, Ibnu Umar tak cukup umur dalam masa peperangan Uhud. Jadi dia sempatlah peperangan Khandaq selepas daripada itu setahun lebih. Dan dia juga termasuk orang yang pergi bai'ah tahta syajarah pada hari Hudaibiyah. Ibu dia sama dengan Hafsah. Ummuhu sama dengan kakak dia Hafsah. Mak dia nama dia Zainab binti Maz'un. Adik-beradik kepada Uthman bin Maz'un Al-Jumahi, muhajirin yang pertama meninggal di Madinah. Ini Uthman ni, pak saudara dia ni. Ibnu Umar pergi ke Syam, Iraq, Basrah, Paris sebagai pejuang, ghazian, sebagai tentera, dan dia menyaksikan pembukaan negara Mesir. Waqtatta biha, dia juga sempat orang panggil buat ukuran bandar tu, tanah di Mesir. Dan Ibnu Umar ni terkenal dengan seorang sahabat yang cukup kuat mengikut langkah demi langkah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dalam perjalanan nak pergi Mekah, tiba-tiba jadi Umar break dia punya unta dia, pergi tepi parking. Buat apa? Aku nak pergi buang air sini. Sebab waktu nak pergi haji dulu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti sini buang air. Itu bukan ibadat, tapi nak ceritanya Sayyidina Umar sangat-sangat orang panggil iltizaman, sangat kuat ikut yang Nabi kita buat. Sebab itulah kita kata tidak kena dan tidak selesa kita kalau ada orang bercakap buat analogi, kalau Nabi ke kiri tok guru ke kanan, Nabi kanan tok guru kiri, kita ikut tok guru. Itu tak betul dari sudut analogi. Kalau nak syarah bab hukum, syarah betul-betul, jangan sampai menimbulkan fitnah kepada orang. Adalah maklumat yang kita tak faham. Ulama faham betul, tapi kalau kata Nabi kanan aku kiri, la. Tengok Ibnu Umar punya iltizam, sampai tempat buang air pun dia pergi, RNA pun dia cari di mana Nabi rehat. Radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Baiklah, itu Sayyidina Umar, Ibnu Umar. Yang kelima, ayah dia Umar bin Khattab, terkenal lah, sangat kenal, banyak kali dah kita ulang kan cerita Sayyidina Umar ni, dah daripada hikayat yang kelima sampai insya-Allah masyhur lah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, salah seorang daripada sahabat kanan Nabi, khalifah yang kedua, orang yang pertama mendapat gelaran Amirul Mukminin, wa huwa ashhar min an yu'arraf. Dia sangat masyhur untuk kita masyhurkan dia, tak payah dimasyhurkan lagi. Pada kata orang kanan, yang dikenali tak payah diperkenalkan. Orang yang dikenali tak payah diperkenalkan. Orang tahu dah. Baik, kita pergi kepada yang keenam. Ini kita tak kenal lagi ni. Masyhur, biasa setengah-setengah khutbah dia baca nama dalam khutbah kedua, ada. Asyarah al-mubashsyirina bil jannah.
Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah. Ini Talhah. Yang keenam, Talhah bin Ubaidillah Al-Qurashi At-Taimi Al-Makki. Abu Muhammad, sahabat Nabi, salah seorang daripada muhajirin yang terawal, wa ahad al-mubasysyirin bil jannah. Salah seorang 10 yang dijamin syurga. Talhah bin Ubaidillah. Macam mana kita nak faham kenapa 10 orang? Kan ramai lagi. Yang jadi 10 orang ni gini cerita dia, para pelajar sekalian. Cerita dia nya 10 orang ni disebut sekaligus. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman. Satu nama, satu senarai. Jadi 10 orang. Ramai lagi sahabat-sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pada wahyu. Qalat Aisyah, dengar cerita perjuangan Talhah. Aisyah kata, Ummu Ishaq, qalat Aisyah wa Ummu Ishaq. Bukan Aisyah isteri Nabi ni. 2 orang anak Talhah. Nama Aisyah dan seorang lagi gelaran dia Ummu Ishaq. Juriha abuna, ayah kami kena luka pada hari Uhud, ada 24 liang luka. 24 bekas kena. Allahu Akbar. Talhah, bahagia engkau. Waqa'a minha, atas kepala dia syajah. Syajah ni orang panggil, kalau kena luka atas kepala dia panggil syajjatul ras. Luka atas kepala dia, murabba, besar gitu. Wa quti'a nasahu, orak dia putus. Wa syullat asbah, jari dia terlumpuh, jadi tak bergerak. Wa kana sairul jirah, tubuh dia ni boleh katakan luka belaka. Allahu Akbar. Jadi ghalabahul ghasyu, maknanya al-ghasyu ma yusal muharib. Maknanya orang yang berperang ni bila berdarah habis tu dia jadi tak peduli dah dia. Kata orang. Orang Kelantan kata babi dia ni. Lawan terus. Kalau duk mikir kau darah sini mikir tak tengok kerja. Itu Talhah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksurah. Nabi sendiri patah gigi dia. Rabaiyah. Rabaiyah ni gigi depan dia tu patah. Masjud, luka muka dalam peperangan Uhud. Allah. Sehingga keluar kata-kata sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Lan yufliha qaumun syajja ra'sa nabiyihim. Tidak bahagia mana-mana kaum yang melukai muka Nabi sendiri. Allahu Akbar. Tapi apa boleh buat, puak Quraisy ni macam-macam dia punya masalah. Wa Talha muhtamiluhu. Jadi bila Nabi ni dah nampak teruk dah ni, luka muka, Talhah tarik dia. Yarji' bi qahqara, bawa ke belakang, undur, nak lari sikit daripada tempat kawasan yang begitu teruk. Allahu Akbar. Qallama adrakahu. Bila puak kafir tengok Talhah duduk pegang Nabi, dia mari. Talhah berhenti, lawan dulu. Masya-Allah. Sehinggalah dia bawa Nabi ke tepi bukit pinggir Uhud tu. Dan adalah kalau kita pergi di Madinah sekarang, orang tunjuklah, dia kata di sini tempat dia panggil Masjid Al-Fasih apa masjid, ada dia orang tanda situ. Kono-kononya di sinilah tempat Fatimah mari bakar tikar untuk nak keringkan darah. Saya kata wallahu alam lah. Yang penting peristiwa itu sangat menyayatkan hati kita. Jadi tangan dia pun jadi lumpuh sebab jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi peperangan Uhud. Wa qala Talhah sendiri dia kata unqirtu yauma Uhud. Aku dilukai pada hari peperangan Uhud seluruh tubuh aku. Hatta fi zakari. Allahu Akbar. Alat kemaluan dia pun kena juga senjata. Radhiyallahu anhu. Tapi Allah Ta'ala uji dia, dakhala fil fitnah baina Ali wa Muawiyah. Setelah terbunuhnya Sayyidina Uthman, jadi dia muta'awilan, dia tengok menampak macam duk belah ni macam belah ni, maka dia termasuk dalam tentera Muawiyah. Wa qatalahu Marwan bin al-Hakam, tersalah secara tersalah. Kono-kononnya mereka ni nak membela darah Sayyidina Uthman. Jadi
gitulah matinya Talhah pada tahun 36. Umur dia 62 tahun dan kubur dia di Basrah. Tempat berlaku peperangan di sana. Ada lagi cerita, tapi cerita ni musim-musim macam ni jadi pelik dah. Dia kata pernah Al-Musanna bin Sa'id, dia kata ada seorang laki-laki mari jumpa Aisyah, anaknya Talhah. Dia kata aku tengok Talhah dalam mimpi. Mau beritahu kepada Aisyah supaya dia tukar aku daripada tempat duduk sekarang. Mana dia kubur dia sekarang ni mungkin tempat kurang selesa itulah, tempat laluan ke apa, ada benda yang kurang baik. Jadi aku tak selesa duduk sini. Jadi orang ni pun pergi bagi tahu pada anak dia Aisyah. Aisyah pun panggil orang, dia buat kemah tudung supaya orang tak tengok. Dia gali semula kubur ayah dia tu, nak betul balik kedudukan. Dia kata falam yataghayyar minhu illa syu'airat fi ihda shiqqai lihyati. Tak berubah rupa dia macam itulah, kecuali ada sebelah kawasan janggut dia tu ada sedikit. Yang lain-lain tu tak ada apa. Di antara waktu dia gali semula kubur dengan kematian dia tu bid'un wa thalasun, lebih daripada 30 tahun. Wallahu alam apa sebab. Jadi ini dia sebut dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Dia masalah mimpi-mimpi ni tidaklah jadi masalah. Tapi kalau orang salah guna mimpi, itu masalahnya. Duk dakwa mimpi jumpa Nabi. Sekarang ni bukan mimpi. Nabi mari tempat rumah kita, mari ke balaisah kita. Jadi apa cerita kita ni? Apa yang kita nak cari dalam dunia ni? Baik, kita pergi kepada kisah yang ketujuh. Daripada sanad hadis ini, kita dapati dua daripadanya mawali, hamba. Dua daripadanya mawali, Nafi' dengan Aslam. Dan dua orang ini telah menjadi orang yang hebat, guru besar dalam ilmu sanad, ilmu hadis ni. Jadi sudah menjadi tuang maha guru kita kata. Sebab apa? Sebab mereka telah dididik oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sehingga daripada seorang hamba telah menjadi seorang hamba Allah yang dihormati, hamba Allah yang menjadi rujukan kepada umat ini. Jadi sahabat-sahabat yang jaga hamba ni, dia tak jadikan mereka hamba, dia jadi sahabat dia, jadi kawan dia, jadi pembantu dia. Allah tidak kata, oh, ini hamba aku ni, ambil makanan, hina, tak ada. Bahkan kata di Ikrimah, seorang hamba juga ni, Maula Ibnu Abbas, dia kata kana Ibnu Abbas yad'u fi rajli qabla. Ibnu Abbas ikat kaki aku, suruh aku belajar Quran dengan belajar sunnah. Maknanya sahabat ni ambil berat dengan hamba-hamba dia ni. Dia tengok hamba tu sebab kena tawan perang, tapi budak ni cerdik. Jadi budak cerdik ni kita kena ambil. Tak kira lah anak orang miskin dengan anak orang kaya, kita didik sehingga mereka sampai ke kemuncak dalam bidang ilmu. Itulah gaya para sahabat. Jadi kita hari ni pun kena ambil, kena tengok. Kalau budak-budak cerdik-cerdik, ambil, buat anak angkat. Kita bantu mereka dari sudut keuangan, dari sudut memilih tempat belajar. Mudah-mudahan mereka akan jadi orang yang berguna kepada ummah pada masa depan. Baik, yang ke-8 baru sampai ke kisah. Sudah dah. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tengok baju Talha ataupun kain ihram Talha ni berwarna, bukannya putih macam orang lain, nahahu, Umar larang kerana dia kata haram perbuatan itu. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, la talbasu minas thiyabi syai'an massahu za'faran aw warsun. Jangan pakai ihram yang telah pun disentuh, maknanya dikena bauan seperti za'faran dan juga wars macam bunga gitulah, bauan. Dia kata za'faran, mana tak boleh adanya bau. Za'faran tu merah, wars ni kuning. Kuning. Ada macam kuning-kuning tu, gitu. Wars, za'faran ni merah. Kan ada orang buat masak kuih-kuih za'faran tu. Yang ni merah, yang ni kuning. Tapi ada bau. Tetapi oleh kerana
Talhah radhiyallahu anhu beritahu pada Sayyidina Umar, itu bukan yang dilarang ni. Bukan yang dilarang. Warna ni warna tanah. Maknanya aku pun tahu juga bukan tu berlarang. Jadi bila Talhah jawab, innama huwa madarun, khalifah Amirul Mukminin, ini bukan za'faran, bukannya warsan. Warna ni warna tanah. Dan dia tak bang pun, dia tidak berbang. Jadi bolehlah aku pakai. Mana dari sudut mahzuratul ihram, lepas. Talhah jawab, Sayyidina Umar pun tahu. Selesailah masalah dia. Selesailah masalah dia sebab dia tahu benda tu tidak masuk dalam larangan. Baik. Dalam hadis kata illa an yakuna ghassilan. Kalau kita dah basuh benda tu, tak apa, hilang bau-bau dia tu, cuma ada lagi warna-warna, tapi tak elok lah. Sebab itu bagi ana lah, setengah travel agent ni besar sangat dia tulis nama travel agent dia tu. Kain warna putih separuhnya logo syarikat. Tulisan pula semoga dapat haji mabrur pula. Semoga Allah kabulkan haji. Allah kabulkan haji. Kain ni diduduk, ditidur, dia bawa masuk dalam tandas. Banyak mahzurat. Jadi travel janganlah nak membesarkan di ayah travel sangat. Jangan hilangkan keputihan warna ihram kain orang tu, jangan. Kalau kita ambil ujung kain ni, letak logo syarikat kita, manakala kain ni orang tertinggal, ya ramai-ramai di Arafah di Mina, oh ini travel sekian. Bolehlah orang, ni syarikat dia. Jadi senang nak cari. Tapi kalau dah separuh kain tu dengan warna, dengan logo syarikatnya, dengan tulisan-tulisan, kita kata dah lari daripada asas. Kalau ada Sayyidina Umar rasa kena tegur kita ni. Wallahu alam. Baik. Selesailah kita. Maknanya kalau kain tu ada warna, tak salah. Sebab itu ada setengah jemaah ni, kalau dia pergi Arafah, kan kita duduk lama, 2-3 hari Arafah Mina. Dia orang bawa kain sarung yang dibuka jahitan. Boleh je pakai walaupun kain sarung asalnya, tapi tidak bersarung lagi, dan warna pun berwarna lah untuk pergi tandah pun boleh. Yang larang sini satu warna, satu lagi bau. Jadi kalau tak ada bau, tak ada larangan. Baiklah, sebagai penutup, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, fiqh Umar ni tajam. Fiqh yang masa depan, jauh pemikiran kata orang. Maka Sayyidina Umar kata, kamu para ulama, para sahabat Nabi yang hebat-hebat, mu kena ingat, perbuatan kamu diikuti oleh orang. Perbuatan kamu diikuti oleh orang. Maknanya orang akan tengok, oh, Talhah sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, pakai macam ni, kami boleh pakai juga. Ini cukup berbahaya. Maka Umar tegur, ayyuharrah, para ulama, para sahabat Nabi, kamu menjadi ikutan orang. Jadi hati-hati dengan perbuatan kamu. Maka di sini kita dapat faham fiqhul hikayah. Fiqh teguran Sayyidina Umar ni menjadi kewajipan para ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah, tak kiralah dakwah selebriti ke, dakwah kampung ke, dakwah TikTok ke, dakwah apa saja. Maka kita kena ingat, dalam perbuatan kita menjadi tiruan orang, menjadi ikutan orang. Sebab tu anda tengok sebahagian daripada pendakwah pelik sangat. Kalau tengok Facebook dia, macam dia tu pelakon gitu, bukan pendakwah. Tapi tengok dia ceramah forum perdana, bukan main dia punya semangat dah, menangis-nangis orang. Kita nak jadi pelakon ke nak jadi pendakwah? Tengok baik-baik watak kita, orang akan ikut. Mentang ke kita boleh berselfie dengan artis-artis ke, orang hebat-hebat, oh lain macam pula dia punya watak. Ini hati-hati. Dengar ni, seorang ulama salaf, Al-Imamul Auza'i rahimahullah, Imam Ahlus Syam. Dia kata, kunna namzah wa nadhak. Dulu waktu kami muda dulu, kami suka bergurau, ketawa, suka-suka. Fa amma idza sirna yuhtada bina. Setelah kami jadi tuan guru, orang akan ikut perbuatan kita, ma ara yas'una illa tabassum. Kami tak akan ketawa lagi kecuali senyum je.
Berubah watak. Ni kita ni bila kita berbuah, Allah kah suka nak buah anak bini lah, buah macam-macam. Duduk dalam Facebook dia tu macam macam bukan ustaz lah, senang jawab macam tu dah. Waktu sambutan hari jadi duduk main suak-suak bini, punya cerita. Sambut anniversary apa hari perkahwinan tu, muju tak cium belakak dah. Pelik. Ini ajaib. Orang akan ikut awak, jangan main-main. Ini kata-kata Auza'i menghiris telinga kita para pendakwah. Dia kata dulu kami ketawa, happy. Bila kami dah jadi ikutan orang, kami hanya senyum je. Jaga penampilan, jaga diri. Hati-hati kita semua para pendakwah. Satu hari, ni cerita pendakwah zaman kita ni. Dalam seorang syekh nama dia Abdul Badi' Saqar, seorang ulama di Mesir. Satu hari Syekh Hasan Abdul Rahman Al-Banna rahimahullah, dia pergi beli bitir macam tembikar lah, buah timun tu, dengan seorang penjual yang jual dengan harga yang mahal. Katanya penjual ni jual untuk lejnah ekonomi dakwah mereka, tapi harga tinggi. Ni masalah kita ni. Tak apa, ini hak koperasi masjid, ini hak sekolah kita, hak tapi tolonglah tuan-tuan beli mahal pun tak apa kan, sebab kita nak bantu. Kata Syekh Abdul Badi', ya Syekh Hasan, sanggup membeli di kedai ini walaupun mahal kerana lajnah ekonomi kita. Wa kam tusawi da'wah, berapa harga nilai dia kepada dakwah. Mana orang akan bercakap, kalau puak main dakwah ni puak tapi mahal belaka barang-barang dia, tak pandai berniaga dah. Kedai orang lain lebih murah, tengok. Itu satu image yang tidak baik. Maka dia kata, Bidi, oleh kerana kamu ni menjadi ikutan, patut kamu nasihat. Tak boleh ni, kita kena jual ikut pasaran. Jangan gunakan atas nama dakwah kita boleh mahal. Itu cerita lain. Kalau orang nak derma, silakan. Ini sekarang ni pula, lain macam pula. Kalau tuan-tuan beli air yang kami dah jampi ni, pelajar-pelajar tahfiz kita dah tiup ni, dia punya harga naik. Kismis dia daripada RM10 sebotol jadi RM30. Ini pun salah guna. Baiklah para pelajar, para jemaah sekalian, para pendakwah, ingat, kita menjadi ikutan orang, jaga penampilan, jaga diri, jaga akhlak. Jangan sampai kita dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau malaikat tanya, kenapa kamu buat benda ni? Aku tengok Facebook ustaz. Duk suap bini juga, duk dakak bini juga dalam Facebook ketika hari jadi. Kita nak jawab apa depan Tuhan? Kenapa kamu buat macam ni? Tengok. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta dengan Allah Ta'ala keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita sambung lagi hikayat kita yang akan datang, yang ke-122 dalam siri yang berikut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.